Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ni kita akan review sebuah gaming keyboard dari Cooler Master yang guna design nampak sleek. Dia punya build quality memang solid dan harga dia pun still mampu milik, tak ada mahal sangat, still berbaloi untuk kita nak beli. Dan kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana dan jangan lupa untuk subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Jom! Jadi ini dia MK730, sebuah gaming keyboard yang menggunakan layout 10 keyless. Jadi dia tak ada number pad dekat bahagian tepi macam korang tengok dekat gambar dia ni dari Cooler Master, yang ada beberapa feature menarik yang kita akan tengok kejap lagi. Tapi mula-mula sekali saya nak cakap pasal dia punya build quality dan juga dia punya design. Cooler Master MK730 ni guna construction gabungan plastik dan aluminium frame. Untuk bahagian bawah dia ni dia guna plastik, dan untuk frame ataupun dia punya top plate dia guna aluminium dengan brush metal punya finish. Untuk design saya rasa memang dia nampak cantik, dia nampak simple. Lagi-lagi kalau kita pasang dia punya wrist rest ni. Tapi malangnya kalau korang tak nak guna dia punya wrist rest yang Cooler Master sediakan, korang terpaksa tengok part plastik yang glossy dekat bahagian depan dia ni. Jujur saya cakap, saya tak faham kenapa diorang decide untuk guna plastik yang glossy macam ni dekat bahagian depan dia, sebab belum apa-apa pun dah calar, ada fingerprint, lepas tu dia macam lari tema sikit. Tapi kalau korang pasang dia punya wrist rest tu okey lah kan, sebab dah tak nampak dah part yang glossy ni. Secara keseluruhan kalau kita tengok design keyboard ni memang dia nampak cantik. Okay, memang kita boleh nampak lah ni keyboard Cooler Master, sebab dia ada apa ni, design language yang Cooler Master selalu letak dekat keyboard diorang kan. Tapi disebabkan bahagian plastik yang glossy dekat depan ni, walaupun dia tak banyak sangat, just dekat depan ni sahaja, dia tetap macam merosakkan estetik untuk keyboard ni. That's why saya cakap kalau kita pakai dia punya wrist rest ni, selamatlah, dia dah terlindung kan, tertutup, tak nampak. Tapi kalau kita nampak dia expose, dia akan buat keyboard ni rasa macam, bukan rasa lah, nampak macam murah sikit. Untuk wrist rest ni dia basic je, okay, dia guna material plastik dengan gabungan pure leather dekat bahagian atas ni untuk pembukaan padding dia. Lepas tu dia adalah macam foam ataupun span dekat dalam dia, tapi padding dia tak tebal sangat. Dia tak adalah macam terlalu cushiony macam tu, dia cukup-cukup lah. Okay, bila kita guna tu memang dia membantu, dia rasa lembut, tapi dia tak adalah tebal sangat. Tapi personally bagi saya dah mencukupi, dan better kita pakailah daripada tak pakai. Sebab satu, bila kita tak pakai dia dan kita guna keyboard ni tanpa wrist rest, angle tangan kita akan jadi terlalu tinggi, faham tak? Dia jadi akan sakit dekat bahagian bawah ni. So bila kita guna wrist rest ni, dia akan angkat sikit dekat sini dan jadi lagi selesa lah masa kita nak typing ke, nak main game ke. So memang saya recommend lah korang guna, lagipun korang dah beli, dah dapat, takkan tak nak guna kan. And then sebab kedua, untuk tutup part yang glossy dekat depan keyboard ni, cara kita nak pasang dia punya wrist rest ni sangat simple. Dia tak guna clip ke apa ke, just letak macam tu je. Okay, dia guna magnet, tapi magnet ni tak adalah kuat sangat macam korang tengok. Tapi bila kita dah letakkan di atas meja, lepas tu kita letak macam tu, boleh kata tak pergi mana-mana lah. Plus dekat bahagian bawah dia punya wrist rest ni ada beberapa grip kan, dia ada rubber grip, sama juga dengan dekat bahagian bawah keyboard. So memang setup korang ni tak bergerak, okey lah, memang dia stay dekat mana korang nak dia stay. Untuk MK730 ni dia juga ada detachable cable type A to type C yang braided, dan dekat bahagian bawah keyboard ni sendiri dia ada cable routing channel untuk kita route cable, sama ada dekat tengah, dekat kiri ataupun dekat bahagian kanan. Selain Cooler Master sediakan cable, diorang juga sediakan kita extra keycaps untuk kita nak tukar lah sekali dengan keycap pula. Cakap pasal keycap, Cooler Master guna double shot ABS keycaps combo dengan original Cherry MX switch untuk MK730 ni, dan yang saya dapat ni dia guna red switch, dan dia juga ada option untuk korang nak pilih yang blue switch ataupun yang brown switch. Walaupun switch Cherry MX red ataupun yang merah ni dia linear kan, dia tak ada bunyi sangat, dia tak clicky, tapi saya akan sedia sound test lah lepas ni untuk korang dengar macam mana, sebab ada benda yang korang kena take note masa korang dengar dia punya sound test tu.
Jadi kalau korang pakai headphone lepas tu korang dengar betul-betul sound test yang saya sediakan tadi, mungkin korang perasan lah bunyi friction dekat dalam dia punya switch ni. Walaupun dia guna Cherry MX Reds yang original, tapi dia still ada friction antara switch bila kita tekan dengan housing untuk switch tu sendiri kan. Ni bermaksud yang keyboard ni dia tak preloop, okay? So kita tak boleh expect yang bunyi dia akan betul-betul silent, senyap, lepas tu dia smooth, tak ada friction langsung. Okay, tak, dia tak macam tu. Dia tak macam MK720 yang saya ada review hari tu. Yang ni dia ada sedikit friction bila kita mula-mula start guna keyboard ni. Mungkin kena bagi masa sikit untuk dia punya switch tu, apa orang panggil, macam breakdown sikit kan. Baru dia hilang rasa friction tu. But kalau awal-awal memang akan ada rasa friction dan bunyi yang kurang satisfying sikit. MK730 ni juga ada full customizable RGB. Sama ada korang nak customize dia guna app Cooler Master ataupun directly dekat keyboard. Kalau directly dekat keyboard, korang boleh tekan combination FN key dengan F1 ataupun F2, F3, F4 untuk directly nak adjust lighting mode dia dekat keyboard ni. Kalau saya personally, saya prefer guna app Cooler Master, tapi tak kisah mana-mana cara yang korang guna, kita tak boleh deny yang dia punya lighting tu memang terang dan cantik, lagi-lagi dalam gelap. Secara keseluruhan, benda yang saya kongsi tadi tu menarik, tapi macam mana pula dengan user experience kita guna, pengalaman saya sendiri? So saya akan start dengan yang best lah. Apa yang best ialah dia responsive. Bila saya guna dia untuk main game, nak buat script, untuk editing, memang tak ada benda yang saya nak complain dan memang saya tak expect pun untuk nak complain apa-apa since ni keyboard dari Cooler Master dan Cooler Master ni bukanlah baru dalam dunia keyboard. Plus sebab dia ni guna layout 10 keyless, kita ada akses dekat function keys dan dedicated arrow keys yang saya rindu. Sebab kalau dekat studio saya memang guna keyboard yang 65%, contohnya macam MK720 dari Cooler Master ni, ataupun kalau dekat rumah saya guna yang 60% punya keyboard. Jadi dia tak ada function key dekat atas, dia tak ada F1, F2, F3. Bila kita nak guna tu kita kena tekan FN dulu kan. So time main game ke buat kerja kadang-kadang yelah annoying lah benda tu kan, kita nak kena tekan dua button sekaligus. Tapi untuk keyboard yang 10 keyless punya layout macam ni, korang tak payah risau lah, semua function key dah ada sekali dengan delete semua, print screen semua ada. Lepas tu ada dedicated arrow key kan dekat bahagian bawah dia ni. Memang lega lah bila kita dah lama guna 60% keyboard ataupun 65% keyboard, lepas tu transition kepada 10 keyless memang berbaloi. Dan untuk distress ni memang saya gunalah sepanjang saya test keyboard ni, memang saya guna dan tak pernah tak guna. Mungkin kejap je lah yang saya tak guna dia sebab nak test kan macam mana feel dia tu, memang tak selesa. So memang saya prefer untuk guna. Cuma bila kita guna dalam jangka masa yang lama sikit, memang akan start berpeluh lah dekat bahagian kita letak tangan tu kan, disebabkan material dia yang PU leather. Jadi kadang-kadang korang akan rasa macam panas-panas sikit kan, berpeluh dekat bawah ni. But overall still comfortable lah, selesa untuk kita nak guna dalam jangka masa yang panjang compare dengan tak ada. Next, benda yang saya tak suka pula dekat Cooler Master MK730 ni, mula-mula sekali dia punya finish yang ada dekat dia punya keycap ni. Dia macam senang nampak comot bila kita dah guna dia dan sedikit glossy sebab dia guna ABS instead of PBT. Lepas tu untuk switch ni, walaupun dia guna Cherry MX Red kan, macam saya cakap tadi, dia sedikit kasar bila kita tengah typing tu. Dia tak adalah teruk sangat. Cuma kalau saya nak guna untuk yelah nak tulis skrip kan, saya akan typing dalam jangka masa yang boleh kata panjang juga, banyak juga benda yang saya nak type tu, lama-lama dia akan rasalah okay, feel dia tu tak berapa enjoyable sangat kalau nak compare dengan keyboard MK720 yang saya ada review hari tu. Yang tu jauh lagi better in terms of typing tu, feel typing dia, bunyi dia, dia punya feel dia, yang tu lagi better. So untuk yang ni saya rasa cons dia sikit ialah feel dia tu lah, mungkin kena bagi masa lama sikit untuk switch tu breakdown, untuk dia sesuaikan diri kan. Lama-lama dia akan jadi better lah. Korang boleh dapatkan Cooler Master MK730 ni sekitar harga RM499. Yang ni harga ni saya tengok dekat Cooler Master punya Shopee, okay, yang official dia. Tapi saya juga ada jumpa lah yang tengah sale ataupun yang ada diskaun, lebih kurang harga RM249 macam tu. Tapi even dengan harga RM499, saya boleh kata yang keyboard ni still berbaloi untuk kita nak beli. Dia punya build quality memang solid, tak ada flex, tak ada apa-apa, memang bagus lah. Dia punya design pun cantik. Lepas tu dia punya yelah switch dia pun still guna original Cherry MX punya switch, RGB semua cantik, customizable, kabel pun detachable, ada kabel routing semua. So saya still rasa ni a good gaming keyboard dan berbaloi dengan harga RM499. Tapi kalau contoh korang boleh beli dengan harga yang lagi murah, mungkin ada kedai yang jual lagi murah ataupun ada sale, ada diskaun, better korang ambil yang tu lah.
obviously kan jadi lagi murah dan lagi berbaloi. Cuma sebelum korang beli, korang jangan expect dia punya switch ni dah preload, dia punya stabilizer dah preload macam MK720. Tak, dia bukan macam tu. Dia ni just gaming keyboard. Okay, dia fokus kepada gamer dan bukan fokus sangat kepada keyboard enthusiast macam tu lah. Jadi experience typing dia kurang satisfying, tapi as a gaming keyboard, okay, dia punya response tu bagus, cuma 1 millisecond dan 1000 polling rate, so memang tak ada masalah untuk gaming. Memang sangat-sangat sesuai dan bagus lah bagi saya. Tapi kalau korang ni suka yang jenis suka typing, tak main game sangat tapi nak typing experience yang best, mungkin keyboard ni bukan untuk korang unless korang nak modify sendiri. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Saya harap video ni membantu, okay, bagi penjelasan sikit pasal keyboard ni. Dan kalau korang suka video ni, apa kata korang tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis, saya hargai sangat-sangat. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Biar apa, jumpa lagi.